Salam Malaysia Madani. Kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita tetap memilih satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa. Dan untuk pengetahuan anda, sebenarnya hari ini kita ada dua topik yang berbeza sebenarnya, tetapi kedua-dua topik yang kita pilih hari ini merupakan topik-topik yang cukup bersesuaian dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan kita sambut hanya beberapa hari sahaja lagi. Baiklah, antara agensi, mungkin ramai sudah pun mengetahui bahawa antara agensi yang paling sibuk menjelangnya sambutan hari-hari perayaan seperti sambutan Aidilfitri ini tentulah PDRM, terutamanya melalui Op Selamat yang diadakan oleh PDRM sendiri. Jadi inilah topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara, iaitu Op Selamat, selamatkan Aidilfitri kita. Ini menarik sebenarnya. Dan kita ada tetamu yang cukup istimewa yang akan berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada yang berbahagia Tuan Superintendent Khairul Azhar Ismail yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan di Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman. Jadi Tuan, apa khabar? Baik adanya. Ini pertama kali ya Tuan? Ya, saya pertama kali sampai ke sini. Syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami gembira juga dapat bersama dengan Tuan sebenarnya untuk berkongsi tentang Op Selamat 2020. Yang ke-20 sebenarnya. Yang ke-20 bagi tahun 2023. Ya, saya. Lama juga dah Tuan. Betul, ya saya. Okey, barangkali yang menarik juga lah Tuan di permulaan inilah. Mungkin kita boleh berkongsi sesuatu daripada Tuan berkaitan dengan Op Selamat yang ke-20 ini untuk tahun 2023 ini Tuan. Okey, terima kasih kepada Tuan Syakawi. Untuk makluman semua pendengar ataupun penonton, Op 20 Selamat 20 tahun 2023 ni dia merupakan Op Selamat yang menetapkan ataupun menentukan tata cara kerja yang lebih spesifik, iaitu Op Lancar dan Op Selamat. Okay, di mana di Op Lancar ni kita akan menekankan kepada menangani kesesakan luar biasa atau melampau ketika musim perayaan. Betul. Yang melibatkan di seluruh negara. Kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Yang Dihormati Ketua Polis Negara pada 15 April 2023 yang mana kita akan mula memantau pergerakan lalu lintas ini bermula pada 18 dan 19 sehinggalah ke 1 Mei 2023. Kalau kita lihat daripada perkembangan terkini Tuan ya, hari ini pun dah berlaku satu situasi kesesakan yang agak serius juga lah, terutamanya mereka yang nak balik ke Pantai Timur khususnya lah. Jadi apakah jangkaan pihak Tuan sendiri, apakah kesesakan ini akan berterusan sehinggalah kepada sambutan hari raya nanti, insyaAllah mungkin hari Jumaat ataupun hari Sabtu nanti? Okey, apa yang kita dapat maklumat ataupun apa yang kajian telah kami lakukan bersama dengan pihak konsesi lebuh raya, kita akan menjangkakan pergerakan akan mula menunjukkan peningkatan bermula pada 20 dan 21. Namun begitu, kita harus ingat bila pihak Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengeluarkan cuti sekolah awal iaitu pada 19. Jadi para keluarga atau pengguna jalan raya ni akan bergerak lebih awal. Itu yang kita nampak berlaku sedikit kesesakan di Pantai Timur pada hari ini. Mungkin menarik juga kalau kita kongsikan bersama dengan Tuan lah tentang objektif ataupun pendekatan Op Selamat pada kali ini Tuan. Okey, objektif utama Op Selamat pada kali ini adalah melancarkan pergerakan lalu lintas. Sebab apa? Apa yang kita dapati pengalaman pada tahun 2022 untuk kita jadikan kajian supaya kita melaksanakan gerak kerja awal supaya pergerakan lalu lintas di seluruh negara dapat diminimalkan. Dan Op Selamat juga kita menetapkan supaya kadar kemalangan menurun. Sebab apa? Kita memerlukan kerjasama daripada semua pihak termasuk pengguna jalan raya. Dan bila kita bercakap tentang apa yang Tuan sebut tadi, persediaan polis trafik khususnya dalam mengawal pertamanya tentang kesesakan jalan raya yang mungkin dijangka sebenarnya memang akan berlaku pada musim perayaan kali ini. Betul. Ya. Jadi macam mana dengan persediaan PDRM? Untuk kali ini kita menggerakkan keseluruhan jentera yang ada dalam Jabatan PDRM, terutama daripada Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti yang mempunyai petugas daripada anggota NPW, kereta peroda dan unit
ronda bermotosikal dan juga anggota-anggota petugas di balai polis yang berdekatan dengan laluan-laluan utama yang melibatkan jalan negeri dan jalan persekutuan. Di sini segala kolaborasi yang dijalankan dan koordinasi yang diatur gerak secara bersama, kita akan cuba menangani keseluruhan laluan yang mempunyai kesesakan yang luar biasa. Dalam masa yang sama, kita juga memantau daripada bantuan daripada Jabatan Ketenteraman Awam dan Keselamatan Dalam Negeri dari segi penggunaan unit drone untuk melantau di semua titik-titik panas yang dijangkakan akan berlaku kesesakan. Daripada jangkaan pihak polis sendirilah Tuan, di mana area-area yang dianggap sebagai the red spot yang mungkin akan menjadi kesesakan itu? Apa yang kami lihat dan kami kaji yang lepas, pengalaman yang lepas, kebanyakannya di lebuh raya terutamanya ada 30 lokasi kesesakan yang kita jangkakan, terutamanya di kawasan Mendaki ataupun di kawasan dia pertemuan antara 3 lorong kepada 2 lorong. Di situ akan berlaku sedikit kesesakan. Dan juga di semua susul keluar melalui lebuh raya. Kerana semua susul keluar yang melalui lebuh raya terdapatnya persimpangan lampu isyarat. Seandainya pertambahan kenderaan atau peningkatan kenderaan melebihi daripada yang dijangkakan, akan berlaku kesesakan di luar lebuh raya yang melibatkan jalan negeri dan jalan persekutuan. Di situ kita akan atur gerak petugas-petugas yang melibatkan Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik, Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, petugas-petugas tugas am dan juga anggota-anggota yang ada di daerah yang berkenaan untuk membantu untuk meredakan keadaan supaya jangan terlalu kesesakan yang terlalu melampau menyebabkan tekanan kepada pengguna-pengguna jalan raya. Dalam situasi begini selalunya lah, ialah sering kali kita dengar lah nasihat daripada pihak PDRM sendiri, terutamanya kepada pengguna-pengguna jalan raya, ialah mungkin mereka merasa tertekan, mereka merasa berada dalam keadaan yang tidak begitu selesa dan sebagainya. Jadi mungkin ada nasihat daripada Tuan. Dari pihak PDRM kami mensarankan supaya pengguna-pengguna jalan raya hendaklah merancang pergerakan perjalanan mereka supaya pergerakan perjalanan mereka menjadi satu pergerakan perjalanan yang seronok, menyeronokkan bagi diri mereka. Saya ambil contoh dari pergerakan yang melibatkan melebihi pada 300 meter. Ada tempoh-tempoh waktu ataupun jarak-jarak tentu dia akan berhenti sebentar untuk berehat, untuk menenang keadaan dan bergerak semula. Sebab apa? Bila kita berhasrat untuk pulang ke kampung halaman atau ke mana saja, semua bermatlamat untuk sampai ke destinasi. Tetapi dia tidak merancang seandainya sesuatu berlaku. Dan sekarang kita dah tahu pergerakan kenderaan pada waktu perayaan begitu banyak, meningkat 2 kali ganda. Jadi kita merancang dari peringkat awal supaya perjalanan itu nampak dalam keadaan terkawal. Selain daripada itu, keadaan kenderaan yang digunakan juga perlu diberi perhatian. Kenderaan yang pastikan dalam keadaan baik, telah diselenggara dengan baik. Seandainya kita nampak apabila berlaku kerosakan kenderaan, pastikan kenderaan tersebut diletakkan di tepi jalan. Jangan diletakkan kebanyakan orang diletak kat lorong kecemasan. Sebenarnya tidak dibenarkan diletak kecemasan. Lorong kecemasan hanya untuk kegunaan kecemasan saja. Seandainya berlaku kesan, rapatlah kenderaan, kalau boleh letak di atas rumput, di gigi jalan. Baru-baru ni, ialah semalam ataupun hari ini khususnya lah, ramai juga yang merungut. Tetapi saya percaya bahawa pihak yang berwajib telah pun mengambil tindakan yang diperlukan. Berlakunya road repair dalam keadaan yang dalam keadaan yang mungkin dilihat tidak sesuai sebenarnya. Betul. Jadi apakah pihak dan juga melihat ini sebagai kami akan melihat dari sudut situ juga. Sebab apa? Apabila satu jalan yang berlaku penyelenggaraan akan menyebabkan tempoh pergerakan kenderaan lain akan terganggu. Jadi kita akan ambil tindakan awal, kita akan menasihat pihak, seandainya pihak konstruksi lebuh raya, kita akan menasihat pihak konstruksi lebuh raya supaya menghentikan pergerakan penugasan tersebut dan untuk melancarkan pergerakan. Dan jarak untuk penugasan penyelenggaraan di lebuh raya dan di jalan negeri dan jalan persekutuan tidak sama. Sebab apa? Lebuh raya ada kelajuan yang telah ditetapkan sebanyak 110 km sejam. Jadi memang pihak konstruksi terpaksa meletak tanda-tanda amaran lebih awal supaya memudahkan pengendara itu dapat diperlahankan. Seandainya benda itu tak diletak mengikut ukuran yang sebenarnya, akan boleh menyebabkan kemalangan. Penutupan jalan raya atau lebuh raya di Gua Musang itu juga dibangkitkan. Ya, betul, dan dikatakan menjadi isu yang mungkin akan mengakibatkan berlakunya kesesakan jalan raya. Betul. Okey, sekarang ni apa yang kita nampak, kita dah maklum dengan pihak
Ketua Bahagian Siasatan dan Pengawasan Trafik Daerah Gua Musang supaya merancang pergerakan aliran masuk dan keluar di kawasan tersebut. Sebab kawasan tersebut telah dinyatakan sebagai kawasan pembinaan. Dan apabila ada berlaku kontraflow, perancangan kontraflow hendak digerakkan secara sistematik supaya ada pergerakan secara fasa berfasa bagi memudahkan pergerakan kenderaan-kenderaan di situ. Ada juga yang mengatakan bahawa pengguna lebuh raya kali ini disebabkan oleh penutupan lebuh raya di Gua Musang itu, mereka akan menggunakan lebuh raya ke utara. Betul, dia akan menggunakan laluan ke lebuh raya Plus menuju ke arah Kuala Kangsar dan menggunakan lebuh raya Pantai Timur untuk ke Pantai Timur ke Kelantan dan Terengganu lah. Jadi dan apakah tuan menjangkakan akan berlaku kesesakan di lebuh raya ke utara? Sebab apa? Kajian daripada pihak Plus menjangkakan hampir 2 juta akan menggunakan kenderaan pada ketika musim perayaan. Dan kita menjangkakan memang akan berlaku kesesakan yang luar biasa. Namun begitu, kita memerlukan kerjasama di antara masyarakat dengan pihak PDRM supaya saling bantu-membantu. Sebab pada saya, bila kita sebut sebagai pengguna jalan raya, kita kena ingat di sana adanya seorang pejalan kaki, di sana juga ada seorang penunggang basikal, di sana juga ada pengguna kenderaan bermotor. Tak kira di mana, sama ada jalan raya persekutuan, jalan raya negeri ataupun jalan raya bandaran, di lebuh raya pun kita perlu ada kerjasama sebab benda ni adalah asas sebagai seorang pengguna jalan raya. Bagaimana jangkaan pihak PDRM sendiri untuk penggunaan di jalan raya negeri itu sendiri? Apakah juga akan berlaku kesesakan yang luar biasa? Akan berlaku kesesakan. Kita ambil contoh, apabila musim perayaan, ibu kota akan dikatakan akan lengang. Di mana semua kenderaan yang yang berhijrah untuk bekerja di Kuala Lumpur akan pulang ke kampung halaman. Dan akan berlaku penambahan kenderaan di jalan-jalan negeri dan jalan-jalan persekutuan, melibatkan negeri-negeri dan bandar-bandar. Di situ pihak kontijen ataupun Ketua Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik telah merangka gerak kerja bersama dengan Jabatan JPJKK dan KDNKA untuk mengatur gerak penugasan di dalam daerah dan juga negeri. Hari ini pun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mengumumkan pengecualian bayaran tol untuk jangka masa yang agak menarik jugalah, menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri dan selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri. Apakah dengan pengecualian bayaran tol itu akan sekurang-kurangnya memberi sedikit kesan sebenarnya untuk tidak berlakunya kesesakan, terutamanya di tol-tol plaza. Ya, betul. Sebenarnya dia ada satu kebaikan pada pengguna-pengguna jalan raya apabila diberi peluang oleh pihak kerajaan supaya pembayaran tol dikecualikan. Namun begitu, kita mengharapkan pengguna-pengguna jalan raya ini merancang pergerakan mereka supaya setiap orang dapat beri kerjasama antara satu sama lain. Dalam perjalanan kita perlu tahu, kita perlu ada sifat pemanduan yang berhemah. Berhati-hati dan fokus tentang pemanduan. Fokus kali ini dalam Awal Selamat, kita cuba mengurangkan atau meminimalkan kemalangan jalan raya seboleh yang mungkin, dan juga mengurangkan kadar jenayah dalam kes kejadian pecah rumah. Kita menyarankan pengguna-pengguna jalan raya yang pulang ke kampung hendaklah mendaftar dengan pihak polis dalam aplikasi VSP, yang mana dia akan menyatakan bila waktu dia tinggalkan rumah, dan waktu tersebut akan diadakan lawatan secara berkala oleh pihak PDRM. Reaksi dan respon bila tuan sebut tentang melaporkan tentang mereka tidak ada tak akan bergerak balik ke kampung dan sebagainya, dan rumah ditinggalkan. Respon daripada masyarakat sendiri, apakah mereka menyambut baik sebenarnya saranan yang dibuat oleh PDRM, tuan? Majoriti yang mengetahui akan perkara ini menyambut baik perkara ini. Sebab apa? Bila kita meninggalkan sesuatu rumah atau kediaman, kita meninggalkan harta benda di sana. Dan orang yang akan mengawal untuk membantu menjaga rumah tersebut adalah pihak polis. Jadi kerjasama antara masyarakat dengan polis tetap kena ada. Masyarakat dan polis berpisah tiada. Jadi itu yang kita perlukan dan kita harapkan supaya saling satu sama lain membantu. Tadi pun tuan sebutlah tentang perancangan yang harus dilakukan oleh pengguna jalan raya, terutamanya apabila menjelangnya sambutan Aidilfitri nanti nak balik ke kampung dan sebagainya. Perancangan apa yang tuan maksudkan dengan perancangan yang teliti itu sebenarnya? Okey, apa yang saya maksudkan perancangan teliti ini apabila contoh seperti saya, seandainya saya ingin pulang ke Johor Bahru. Tuan memang Johor ke? Saya bukan orang Johor, saya orang Perak. Saya orang Perak.
saya nak pulang ke Johor Bahru, keluarga saya di sana kan. Jarak perjalanan daripada Kuala Lumpur menuju ke Johor Bahru adalah lebih kurang 350 ataupun 330 km. Satu perjalanan yang jauh yang makan mengambil masa secara asasnya dengan kelajuan 110 mungkin akan memakan masa 3 jam setengah. Tetapi apabila waktu musim perayaan, jangkaan masa tersebut tidak akan berlaku. Kemungkinan akan bertambah masa perjalanannya. Dan saya mula merancang setiap 100 km ataupun setiap 60 km saya akan berhenti. Saya akan bagi tahu kepada keluarga saya, kita akan berhenti dari sini, kita akan berehat sebentar. Kalau kita ada waktu untuk solat, kita solat, kita beriadah sesama kita, supaya perjalanan itu menjadi satu perjalanan yang menyeronokkan dan tidak menekan pada diri kita. Kita tak mahu pemandu jalan raya atau pengguna jalan raya ini berasa dalam tekanan. Bila kita tahu kesesakan tu akan berlaku, tapi kita kawal kesesakan tu dengan mengawal emosi kita. Bila Tuan sebut tentang mengawal emosi, ini pun satu perkara yang menarik sebenarnya Tuannya. Ini pengalaman saya sendirilah. Nak balik daripada Pulau Pinang, nak balik ke Kuala Lumpur. Memang jam kita betul, lah dalam bahasa jam kita. Betul. Tapi masalah yang timbul pula ialah macam Tuan sebut tadilah, kita perlu berehat dan sebagainya. Tetapi nak masuk ke R&D pun jadi masalah yang cukup serius sebenarnya. Dah lah terpaksa queue yang begitu panjang. Kadang-kadang nak masuk pun menjadi satu kesulitan yang amat sangat. Jadi macam mana nak mengatasi masalah itu? Saya faham apa yang Tuan Syakawi sebutkan itu. Sebab apa? Apabila seseorang dari perjalanan A menuju ke perjalanan B, dia menetapkan dalam minda dia A menuju ke B. Dia tidak merancang menuju ke A1, A2, A3, A4 dan B. Kan? Bila kita merancang perjalanan A1, A2, kita dah tahu. Contoh kalau saya ambil Tuan Syakawi menyatakan daripada Pulau Pinang menuju ke Kuala Lumpur, apa yang selalunya berlakunya di Terowong Menora. Terowong Menora di Kuala Kangsar. Okey. Kalau saya seorang pengguna jalan raya yang saya merancang perjalanan saya, sampai di Plaza Tol Kuala Kangsar saya akan keluar menuju ke jalan negeri. Sebab saya tahu di dalam kawasan menuju ke Terowong Menora ada R&R yang ditempatkan. Tetapi kita dah tahu kesesakan tu berlaku. Kita merancang keluar ke jalan negeri, kita ikut jalan negeri menuju ke Kuala Kangsar, Sungai Siput dan masuk kepada Ipoh. Dan pada Ipoh kita masuk balik ke arah Kuala Lumpur. Di situ kita akan nampak melihat, kita rancang perjalanan, kita tahu perjalanan kita dan kita tahu keadaan lalu lintas masa itu. Di situ kita nampak apabila di jalan negeri, di mana-mana tempat pun terdapat masjid, surau, jika berbanding dengan lebuh raya. Tapi sebab minda kita telah menetapkan kita mesti A menuju ke B, kita terus juga. Itu menyebabkan tekanan emosi pada diri kita sendiri. Tapi Tuan sendiri menjangkakan bahawa R&R di sepanjang lebuh raya itu akan berlaku kesesakan yang luar biasa. Akan berlaku kesesakan. Sebab apa? Dalam perjalanan yang melebihi 1 jam ataupun 2 jam perjalanan, kita perlu berehat untuk seketika supaya kita minda kita, kecergasan kita ada. Baru-baru ini juga saya terbaca jugalah pengumuman yang dibuat oleh pihak PDRM ini tentang saman-saman yang akan tidak lagi boleh dibayar tetapi perlu dibawa ke mahkamah. Mungkin boleh Tuan komen sikit. Okey, saman-saman kesalahan-kesalahan yang menyebabkan kemalangan berlaku, sepertinya memotong queue, melanggar peraturan lampu isyarat merah, kita tetap ambil tindakan, tetapi bukannya melakukan tindakan yang secara drastik. Mana-mana pengguna-pengguna jalan raya yang tega, yang masih lagi engkar dengan kesalahan lintas, kita akan ambil tindakan. Dan mana kesalahan tersebut tidak boleh dikompaun dan hendaklah dibicarakan di mahkamah. Supaya ianya menjadi pengajaran. Sebab apa saya menganggap situ, kita mungkin terlepas pandang sebenarnya pengguna jalan raya ini telah diberi pendidikan yang lebih awal. Untuk seseorang yang menggunakan kenderaan motor mesti ada lesen memandu. Dan untuk memandu, untuk mendapatkan lesen memandu, dia mesti diuji dengan 3 perkara, iaitu ujian kecergasan mata untuk melihat sama ada dia ini buta warna atau tidak. Yang kedua ujian peraturan, dan yang ketiga adalah ujian fizikal. Ujian peraturan yang saya maksudkan ni, di situ semua peraturan-peraturan telah dinyatakan. Tidak boleh memotong di kawasan garisan berkembar, tidak boleh melanggar peraturan lampu isyarat merah. Jadi kesalahan
yang dilakukan oleh pengguna jalan raya terletak pada diri dia. Dan Akta telah menyatakan di bawah Seksyen 119 Akta Pengangkutan Jalan, kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jalan raya adalah kesalahan dia, dan dia perlu buktikan dia tidak bersalah. Ya, okey. Saya juga dipahamkan bahawa pendekatan PDRM dalam setiap op, terutamanya untuk op selamat kali ini dikatakan akan lebih bersifat more friendly sebenarnya. Because matlamat yang utama ialah untuk cuba membantu pengguna jalan raya pergerakan ini jalan lintas, melonggarkan sedikit ataupun melaksanakan sesuatu yang mungkin selesa sedikit kepada pengguna-pengguna menggunakan lebuh raya. Jadi apakah tuan melihat ini sesuatu yang harus juga mendapat kerjasama yang erat daripada pengguna-pengguna lebuh raya betul sendiri? Ia menyebabkan kerjasama yang erat dari segi pihak kami, cuba mengawal dan melancar pergerakan semua pengguna jalan raya, tidak kira melibatkan apa-apa bangsa atau apa-apa pergerakan, supaya semua bergerak dalam satu tujuan menggunakan jalan raya tersebut. Dalam yang masa yang sama, kita juga mendidik supaya pengguna-pengguna jalan raya ini sentiasa bekerjasama antara satu sama lain. Wa ima kalau seandainya pihak polis tiada, antara satu sama lain akan wujud kerjasama, sebab ini adalah asas sebagai pemanduan untuk semua pengguna jalan raya. Berapa ramai agaknya anggota PDRM yang secara keseluruhannya terlibat dalam ops selamat kali ini, tuan? Ops selamat bagi pihak Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik, kita tempatkan hampir 5,000 petugas di seluruh negara. Sebab kita menampak, kita melihat daripada jalan persekutuan dan jalan negeri dan jalan bandaran. Apabila lebuh raya ni digunakan untuk pergerakan dari negeri ke negeri, tapi di dalam jalan persekutuan dan jalan negeri melibatkan pergerakan daripada daerah-daerah dan juga bandar ke bandar. Harapan tuan sendirilah mewakili PDRM sendiri dalam menjayakan ops selamat kali ini, tuan. Harapan saya, kita berharap dan mendapat kerjasama daripada semua masyarakat yang menggunakan jalan raya, supaya masyarakat tahu peranan pihak PDRM cuba melancarkan pergerakan sebaik yang boleh, semungkin yang boleh untuk meredakan kesesakan yang luar biasa. Dan masyarakat hendak bekerjasama, merancang perjalanannya, sentiasa berhemah, berbudi bahasa dan serius ataupun fokus dengan pemanduan, supaya kemalangan dapat dikurangkan. Kes kemalangan maut ketika musim perayaan cukup tinggi. Dan jadi ianya kita membimbangkan kita, membimbangkan, merugikan kepada diri mereka sendiri. Itu sebab kita tahun ini kita punya selamat, kita masih mengekalkan selamat sampai ke destinasi. Jauhi diri, sayangi diri, jauhi kemalangan. Ya, menarik. Baik, tinggal lebih kurang berapa minit? 2-3 minit saja lagi. Ada 3 minit lagi, tuan. Ini pun saya nak berkongsi sedikit lah. Mungkin ramai juga suruh saya tanya tentang apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hari ini. Ini tentang saman pada tahun 2022 ke bawah, yang dikurangkan hanya perlu membayar RM50 untuk satu saman. Jadi mungkin tuan boleh penjelaskan. Pada saya, ini adalah peluang yang terbaik yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita, yang memberi peluang kepada semua pengguna-pengguna jalan raya melakukan kesalahan lintas, kesalahan yang melibatkan tahun 2020 dan ke bawah. 2020. 2022 dan ke bawah. Dan dengan harga satu saman itu adalah RM50. Jadi ambil peluang tersebut untuk selesaikan semua kesalahan-kesalahan trafik dan bentuk diri sendiri, supaya bina diri sendiri supaya menjadi pemandu yang berhemah. Okey, sebelum kita berpisah sebenarnya, tuan, apa lagi yang ingin tuan Sri Tandang Khairul sampaikanlah kepada penonton-penonton kita sempena dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan menjelma nanti. Silakan, tuan. Saya berharap dari PDRM mengharapkan semua pengguna-pengguna jalan raya sentiasa berhemah dan berhati-hati dalam perjalanan pulang ke kampung masing-masing. Sentiasa memberi kerjasama kepada semua petugas-petugas PDRM di lapangan. Dan kita hendaklah sentiasa membantu antara satu sama lain dalam melaksanakan penugasan ini dan meredakan kesesakan serta mengurangkan kes kemalangan maut. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Superintendent Khairul Azwar Ismail kerana sudi Tuan bersama kami di ruang bicara ini, walaupun masa agak suntuk, tapi banyak juga perkara yang telah dapat kita perjelaskan kepada penonton-penonton kita. Dan kami juga di ruang bicara ini ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada Tuan dan kepada semua anggota PDRM yang terpaksa sebenarnya ataupun menjalankan tugas walaupun kita orang biasa mungkin bercuti, berseronok, tetapi
di kaki tangan PDRM terpaksa Tetap bertugas ya dalam menjaga keselamatan jalan raya melalui Ops Selamat 2023 ini. Jadi selamat Hari Raya kepada Tuan. Sama-sama Hari Raya kembali. Ya, mungkin Tuan juga ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya. Kesempatan Saya ingin ini mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh warga PDRM di mana anda berada, supaya kita sama-sama menggalas tanggungjawab sebagai agensi penguatkuasa yang terunggul di negara ini. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi dan anda jangan ke mana-mana kerana seperti yang saya katakan kita ada dua topik yang akan kita bincangkan hari ini. Tadi yang satu ini telah pun selesai iaitu selamatkan Aidilfitri kita. Kita ada satu lagi topik yang akan kita bincangkan nanti bersama dengan seorang tetamu yang sudah pun bersiap sedia sebentar lagi bersama saya di studio. Jadi sehingga kita jumpa lagi, anda jangan ke mana-mana. Kembali semula ke Ruang Bicara sebentar saja lagi tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini.